Alright, cikgu. Hai cikgu, selamat sejahtera. Hari ini saya akan mengajar cikgu bagaimana nak menggunakan ASC timetable ini secara menyeluruh. Okey. So dua perkara. Satu ialah bila-bila masa cikgu nak tanya saya soalan, cikgu boleh tanya saya. Yang kedua ialah tolong pastikan cikgu sudah buka program file Excel yang saya sudah hantar tadi. Okay, this is the file Excel. Okay, kita akan gunakan data dari sini untuk buat jadual waktu. Sorry, Mr. Chandra, you are not sharing screen. Oh, I'm not sharing screen. Very, very sorry. What happened to my screen? What happened? Admit. Oh, okay. Now did I share? Now, cikgu? Yes. Can see. Right. You can see the Excel sheet, eh? All right. Alright, so sekarang ini adalah step pertama. Okay, step pertama kita kena masukkan data. Untuk masukkan data ada dua cara. Okay, cara pertama ialah secara manual dan cara kedua ialah secara automatic or import. Okay, I'm going to show you both. Untuk kali pertama, untuk masukkan data, cikgu klik di sini. Buat jadual waktu baru atau create new timetable. Okay, so klik di sini buat jadual waktu baru atau create new timetable. Masukkan nama sekolah cikgu. Okay, another thing is, untuk hari ini kita akan menggunakan data saya dulu. Jangan gunakan data sekolah cikgu. Hanya data saya yang telah saya berikan dalam Excel. Okay. So nama sekolah, cikgu boleh masukkan nama sendiri, sekolah sendiri. Okay, tahun persekolahan ialah untuk tahun ini ialah 2021. Tahun depan, kebanyakan sekolah akan bermula di Mac. So it will be 2022/2023. So cikgu boleh gunakan yang stroke itu tahun depan. Okay. Nama pendaftaran akan ditunjukkan mengikut lesen yang cikgu sudah masukkan. Okay. Ini yang penting. Dari sini onwards is everything very important. Maksimum waktu sehari. Dalam sehari, berapakah period yang ada dalam sekolah cikgu? So, jika sekolah cikgu ialah sekolah rendah atau sekolah menengah, cikgu akan ada tahap 1, tahap 2. So, tahap 1, tahap 2 atau menengah rendah, menengah atas, or primary and secondary, untuk masukkan data untuk satu sesi, berapakah maksimum period yang ada dalam sekolah cikgu? That means your period tahap 2 mungkin ada 10 period. I mean 13 period. Ataupun tahap 1 akan ada 10 period. Okay? So kita akan pilih yang maksimum sekali, iaitu 13. So what is your number of periods? Berapa yang ada? Cikgu pilih yang maksimum itu. In this case, kita pilih 13. Okay, yang 13 ini adalah termasuk dengan rehat. Okay, termasuk dengan rehat, so cikgu pilih 13. Rehat adalah satu period,
So mungkin cikgu ada 12 period membelajar and 1 period untuk rehat. So total ialah 13 termasuk rehat. Bilangan hari adalah 5. Okay. Hujung minggu weekend adalah Sabtu Ahad, Saturday Sunday. And then cikgu datang ke sini. Loceng atau namakan semula waktu. So loceng atau namakan semula waktu ya, loceng ialah bell, rename periods. So klik di sini, kita kena setkan waktu pertama bermula dan akhir pukul berapa. Untuk tukarkan masa, just double click, masukkan masa 7:30 sampai pukul 8. 8 o'clock. Itu adalah 30 minit masa. So please put in sampai pukul 10. Okay. So click the next one, double click. 08. So 08:30. 9 to 9:30. 9:30 to 10. Okay, cikgu dah siap? Kalau sudah siap, please let me know. Boleh minta tolong ulang balik tak yang depan sikit tadi? Mana satu cikgu? Cuba yang depan lepas daripada yang pilih 13 tu. Sikit tadi saya tertinggal yang ada yang situ. Ini adalah maksimum waktu sehari. Okey, maksimum waktu sehari ini adalah 13. 13 ini adalah your maximum period yang ada dalam sekolah. Okay. Maknanya kalau sekolah 12, maknanya kita 12 je lah ya? Betul. Okay, terima kasih. Yang 12 itu adalah termasuk dengan rehat. Okay, faham. Okay, so bilangan hari adalah 5. Okay, hujung minggu adalah Sabtu Ahad. And then you come to loceng atau namakan semula waktu. So the thing is, banyak sekolah kata, Chandra, boleh saya tak masukkan rehat? Boleh. Tetapi your rehat mesti sama untuk setiap hari. Ada sekolah kata, Chandra, dari Isnin sampai Khamis, rehat ialah selepas waktu keempat. Tapi hari Jumaat rehat dia ialah selepas waktu ketiga. So yang itu kita tidak boleh buat ad break atau lain cara. Kita kena gunakan satu period sebagai rehat. So my suggestion is gunakan satu period ini sebagai rehat terus. Ada sekolah kata, Chandra, saya ada break pertama iaitu rehat. Lepas itu ada lunch atau solat. You can just add another period for lunch. Okay. Dan lepas cikgu sudah masukkan semua ini, klik on loceng atau namakan semula waktu. Di sini cikgu double click on the first line. Masukkan masa pertama, iaitu 7:30 sehingga 8.
Okay, cikgu. Any questions? Tolong buat sampai period ke-5, cikgu. Kita pun buat sekali ya. Ya, kalau boleh buat, kalau cikgu nak buat sekali boleh. Kalau cikgu nak ambil nota pun boleh, tak ada masalah. So ini kepada sesiapa yang ikut hands on. Kalau dah siap, please let me know. Dah siap cikgu? Cik Chandra, Ya cikgu. nak tanya. Kalau let's say waktu kelima tu kan, okay, 9, 10 sampai, sekejap ya. 9.40, 9.10 sampai 9.40. Okay. Kemudian yang kalau waktu ke, sekejap saya tengok balik. Your school starting 7:40 ya cikgu. Ya, 7.40. Okay, saya tukar sikit. 7:40 to 8:10. 8:10 to 8:40. 8:40 to 9:10. 9:10 to 9:40. Okay, cikgu. Lepas ni? Okay, lepas tu 9.40 tu murid tahap 1, tahun 1 dan tahun 3 mereka rehat. So Okay. dalam jadual tetapi untuk yang tahap 2 pula dia 10 baru 10. dia rehat. So Correct. dalam jadual yang nombor 5 ni kita nak buat 9.40 until 10 ke 9.40 until 10:10? Okay, this is where I'm coming to. Di waktu kelima katakan ada rehat tahap 1. Ya. So your rehat, cikgu boleh masukkan masa rehat terus di sini. 9:50. 20 minutes kan cikgu? Berapa Dia lama? 9.40 until 10. Oh, sorry. Okay. So apa yang cikgu masukkan di sini ialah masa untuk tahap 1 dengan darjah 1 dengan darjah 3. Sorry. Ya, ya. ya. Okay. So your masa di sini menunjukkan kelas-kelas tahap 1. Ya, kelas Okay. tahun 1 dan tahun 3 sahaja. Tahun 1 dengan tahun 3. That means cikgu masukkan semua period ini untuk kelas itu sahaja. So this will be 10 o'clock to 10:40. 10:30 ya. 10:30. Sorry. So 10:30 to 11 o'clock. 11 to 11:30. 12 o'clock. 12 to 12:30. 12:30 to 13 o'clock. Lepas pukul 12 ialah pukul 13 saja. Then 13 o'clock to 13:30. Sekolah sampai pukul 1:30 sahaja. Sampai jauh. Saya masuk sini. Ini kita guna. Ya, okey. Okay. So ini adalah masa untuk kelas-kelas yang mengikuti rehat pertama. Ya, ya. Okay. Okey. So untuk kelas-kelas yang mengikuti rehat kedua, kita klik di sini. We have different bell times in different classes. Okay. And then cikgu tukar bell 1 ini ke bell kedua. So
kita boleh masukkan semula waktu yang berbeza untuk kelas lain. So now, your earlier recess is 9:40 to 10 o'clock. Okay, tetapi your kelas lain itu rehat dia adalah 9:40, kelas dia adalah 9:40 to 10:10. So yang ini kita tukar kepada 9:40 to 10:10. Ini adalah masa biasa, masa kelas. Okay, tapi waktu ke-6 adalah masa rehat. So we change this to 10 to 10:30. So ini adalah rehat. So if you see here bell 2, saya tukar balik ke bell 1, dia akan ada rehat di waktu ke-5. And bell kedua, rehat dia adalah waktu ke-6. So this is how we set the masa yang berlainan untuk kelas yang berlainan. Any questions? Okay, cikgu. So ini bagaimana kita nak setkan yang waktu ini adalah untuk kelas-kelas yang tertentu. Dalam bell 2, kita klik valid for, and di sini sepatutnya ada senarai nama kelas. Tetapi kita belum masukkan senarai nama kelas, so tidak ada apa-apa yang dipaparkan di sini. So kemudian cikgu boleh setkan. Okay? Setakat ini, any questions? If no questions, we'll move on to the next one. Okay, so klik OK. Klik seterusnya atau next. Ini cikgu boleh biarkan. Don't have to do anything about this, just biarkan. Klik seterusnya atau next. Masukkan subjek. So if you see the Excel, your first two subject ialah bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. So please klik baru di sini atau new. Masukkan nama subjek bahasa Melayu. Klik OK. Klik baru sekali lagi, masukkan bahasa Inggeris. Short dia adalah BI, dia mengambil huruf pertama setiap perkataan. So klik OK. So it's easy, just klik baru, masukkan the data dia. So lepas dah masukkan semua subjek, klik seterusnya dan masukkan nama kelas. So nama kelas ialah 3 cekap dengan 3 dinamik. Klik baru. 3 cekap VCK. And klik baru 3 dynamic. Period. Klik OK. Okey, cikgu.
Klik seterusnya, masukkan nama bilik. Bilik ialah library dengan bilik muzik. Bilik muzik. Cik Chandra, Ya, cikgu. tanya yang bilik tu dia kegunaan untuk apa ya? Adakah untuk semasa subjek tersebut ataupun macam mana? Bilik itu adalah untuk PDP. That means if your class dijalankan, like example your bilik music class music, adakah dia dijalankan di bilik muzik? Okey. Kalau ya, then you can masukkan bilik muzik supaya tidak ada clash dengan kelas lain. Okey. Kalau let's say macam untuk yang subjek-subjek lain tu dia hanya menggunakan kelas macam mana? Yang itu kita klik di sini. Janakan. Okey. When you klik janakan, Uh-huh. dia akan bina satu bilik untuk setiap kelas. So mereka akan belajar bahasa Melayu, matematik, English semua dalam bilik kelas mereka atau home classroom. Okey. Maknanya kalau ni yang ni contoh kan, kalau untuk yang tahu kalau let's say tahun 1 sampai tahun 6 kita letak semua nama kelas lah kan? Yes, you. Okey. But in actual fact, di sini cikgu kena masukkan semua nama kelas lah. Tapi kita belum masukkan sebab saya nak ajar cikgu cara kita nak buat import. Okay. So yang last kali kita masukkan ialah klik seterusnya. Kita masukkan guru. Senarai nama guru yang mengajar dalam sekolah cikgu. Atau sesi cikgu. So klik new. Masukkan di sini cikgu. Tadi kita ada nama dengan short. Nama dengan singkatan. Nama singkatan. So in this case kita ada banyak. So ada 2 nama. Arsyad Alwi dengan Nur Hayati Yusof. So nama terakhir dengan nama pertama, kalau cikgu nak pecahkan mengikut kesesuaian cikgu boleh. Tapi apa yang saya recommend ialah gunakan terus nama terakhir. Okey, nama penuh semua kita masukkan terus di nama terakhir. Arsyad Alwi. Nama singkatan ialah ARS. Adakah dia lelaki? Klik yes. Kalau dia perempuan, jangan tik lelaki ini. Email ini terpulang kepada cikgu kalau cikgu nak masukkan email sekarang. Alright. And then adakah cikgu ini guru kelas? Kalau ya, klik ubah dan pilih kelas mana dia guru kelas. Then klik OK. Setiap guru akan diberikan satu warna. Jangan ubah warna ini. Bukan jangan bazirkan masa mengubah warna. Sebab warna tidak memainkan apa-apa peranan dalam penjanaan jadual waktu. So just leave it. Kalau cikgu kata, no Chandra, sekolah saya cikgu A kata dia nak warna biru. Then sekolah cikgu B pun kata dia nak warna biru. So macam mana lah? So I usually say, cikgu, bila cikgu print out your jadual waktu dia black and white, tak ada warna. So why you waste your time? So jangan pilih apa-apa warna, biar komputer pilih. Lebih senang. Okay? Bilik cikgu boleh biarkan. And tempat custom field pun cikgu boleh biarkan. Klik OK. Bila klik OK, cikgu perlu masukkan guru ini mengajar subjek apa untuk kelas mana, berapa single period, berapa single, berapa double. Okay, di mana.
Tetapi sebelum itu cikgu kena tutup dan masukkan senarai nama semua guru ke dalam sini. Alright, so klik tutup. Klik baru. Nur Hayati Yusof. Nama singkatan ialah ATI. Email adalah and then klik OK. Okay. Siapa yang mengikuti bengkel ini dengan buat hands-on? Saya tengah masukkan. Okay. So bila habis tolong beritahu je, tolong maklumkan supaya saya tak pergi laju-laju, nanti you cannot catch up. Okay, cikgu. Klik OK. Klik tutup. Okay, now saya akan ajar cikgu bagaimana proses tadi itu boleh disiapkan dalam masa 3 ke 5 minit. Apa cikgu perlu buat ialah buka your Excel file. Okay. Tadi kita masukkan yang pertama ialah subjek. Okay, so dalam Excel ada subjek sini. Apa cikgu perlu buat ialah highlight. Highlight senarai subjek yang ada dalam sekolah. Oh, another thing is, sebelum itu cikgu kena masukkan semua data dalam bentuk Excel ini mengikut short name email untuk guru-guru. Untuk kelas, masukkan dia sebagai short and name. Bilik pun short and name. And subject short and name. Okay. Apa cikgu perlu buat ialah just highlight. Highlight senarai kelas. Senarai subject. Okay. Dan right click copy. Okay, highlight
right click copy, masuk dalam ASC, klik import di bawah sini. Klik import. Di sini ada senarai nama yang cikgu copy tadi. Okey, cikgu akan namakan kolom ini. So, apakah nama kolom ini? So, nama kolom ini adalah short. Ini adalah name. So, klik di sini, pilih short atau singkatan. Ini adalah name atau nama. Klik import dan klik OK. So you have your data. Sudah masuk cepat-cepat. Same thing for your classes. Highlight, right click, pilih copy. Masuk dalam kelas. Klik import. Ini adalah singkatan. Yang ini adalah nama penuh. Klik import. Klik OK. Cikgu, you got it, cikgu? So tadi nak pergi mana sir? Yang nak buka ni? Yang kita nak buat short ni? Pergi mana tadi? Excel. Tak Excel. Lepas tu kita pergi pilih kat mana? Kat Import. oh kita klik import. Ya. Ini untuk kelas ya, cikgu. So kalau cikgu copy dari Excel untuk kelas, pastikan cikgu pilih kelas di sini. Tak pergi ke sini ni sir, pergi langkah 1 ni ni mana nak dapat ni text box ni. Tak pergi ke mana tadi? Klik mana? Di sini, cikgu. Sebelum tu nak pergi ke Oh, dia means cikgu kena tutup. Okey, pergi ke subjek. subjek. Oh, pilih atas tu lah. Alright, okey. Okay. And the second and ketiga ialah bilik. Right click copy. Pilih import. Ini adalah singkatan. Ini adalah nama. Klik import. Klik OK. And the last one ialah teachers. Right click copy. Klik import. Yang pertama ialah singkatan. Yang kedua ialah nama terakhir. Kalau cikgu hanya gunakan satu nama saja. And the last one ialah email. And click import. Any questions so far? Ada apa-apa soalan cikgu nak tanya?
Ini semua cikgu kan? Ya, semua cikgu. Tapi dah lama. Untuk hari ini ialah limited sajalah. Okey, faham. Okay, cikgu. Any questions so far? Okay. So ini adalah cara kita nak masukkan data-data melalui daripada Excel ke dalam ASC. Okay, so now kita balik ke sini. Klik the book logo di sini. So untuk subjek pendidikan jasmani, okay, saya akan tunjukkan konsep time off. Okey, untuk subjek pendidikan jasmani, kita nak subjek ini dijalankan di sebelah pagi. Okey, sebelah pagi. Atau untuk sesi petang di sebelah petang. So, untuk sesi pagi, apa kita nak buat ialah kita kena beritahu kepada ASC bahawa subjek ini hanya di sebelah pagi sahaja. Untuk itu, cikgu klik di sini. Klik atas masa off or time off. Semua kotak ini menunjukkan subjek ini boleh dijalankan di sini. So, bila kita kata, okay, waktu kelima ialah rehat, saya tak nak subjek pendidikan jasmani dijalankan selepas waktu rehat. All you have to do is double klik nombor 5 ini. Nombor 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, warna merah itu menunjukkan pangkat dan subjek ini tidak boleh dijalankan di sana. Okey, warna hijau itu menunjukkan PAS dan subjek itu boleh dijalankan di sana. Okey, cikgu? Klik. Okey. So, ini adalah konsep time off. Yes, cikgu? Cik Chandra nak tanya. Okay, let's say kalau macam sekolah, PJ dengan PK tu diasingkan, kan? Ya. Yeah. And then macam PK tu kita boleh bawa ke selepas rehat. PJ tu kita boleh maybe waktu pertama, kedua, ketiga ataupun yang keempat lah. So macam mana kita nak yang kita tak nak block yang PK tu? Then cikgu buat dua subjek, one PJ, one is PK. Okay. So PJ cikgu block, yang PK itu jangan block lah. Atau cikgu block sebelum rehat untuk PK. Okay. Okay, so ini adalah konsep time off. Okay, so next ialah classes. Kita kena setkan bilakah kelas ini boleh dijalankan.
So untuk kelas ini kita klik on 3 cakap. Klik on masa off. So untuk kelas-kelas ini, like katakan the first 4 classes ialah tahap 1 and next 4 classes ialah tahap 2. Or in some cases, the first 4 classes ialah primary and this one is secondary. Okay. So saya nak untuk kelas-kelas menengah rendah atau tahap 1, waktu pertama adalah perhimpunan, waktu kelima adalah rehat and mereka balik awal. Okay. Ini adalah corak untuk kelas-kelas tahap 1. Oh, kelas-kelas yang ada rehat waktu kelima. So, bagaimana kita nak setkan ini untuk semua kelas di sini? 3 Dynamics, 3 Rafflesia dan Seroja. Okay, kita klik set untuk lebih dan pilih the classes yang ada rehat yang sama. Okay, so klik OK. Klik OK. So semua ini dia akan masuk mengikut kelas yang kita pilih tadi. Sama juga untuk mendengar atas atau tahap 2. Masa off. First period adalah perhimpunan. Waktu ke-6 adalah rehat. And on Friday, mereka balik awal. Set untuk lebih. Dan pilih kelas-kelas yang rehat dia sama. Klik OK. Klik OK. Any questions so far, Joe? Okay, so untuk kelas 3 cakap, we have another thing called the pendidikan Islam dengan pendidikan moral. Okay, di mana satu kelas akan dibahagikan kepada 2 kumpulan. So kumpulan itu ialah for Islam and kumpulan untuk moral. Okay, so untuk kita bahagikan kelas kepada kumpulan, klik sekali di sini. Klik kelompok atau division. Okay, kelompok atau division. Dan klik on tambah kelompok. So tambah kelompok ini kita nak setkan saya ada 2 grouping. Satu group ialah untuk subjek Islam. So I write pendidikan Islam dalam huruf kecil. And lagi satu kumpulan ialah murid-murid yang pergi untuk pendidikan moral. PIPM. And then klik OK. So PIPM ini kita nak ini di grouping ini kena untuk setiap kelas yang ada Islam dan moral. So kita ada 2 cara nak masukkan itu. Satu cara ialah kita pergi setiap kelas satu persatu dan masukkan PIPM. Yang kedua ialah yang subjek PIPM ini kita klik sekali. Klik
copy ke. Di bawah sini klik copy ke. Pilih kelas-kelas lain yang ada Islam dan moral. Ataupun klik semua. Bila kita klik semua kelas akan ada pecahan Islam dan moral. But don't worry, kelas yang tidak menggunakan ini tak perlu risau. So, klik OK and klik OK. So setakat ini cikgu telah belajar mengenai time off dengan kelompok, division. Alright, the next one ialah untuk di sini. So tadi kita dah masukkan kelas 3 cakap dengan 3 dinamik. Apa cikgu kena buat ialah kena tambahkan untuk kelas-kelas yang lain. So you just click on jana kan. Klik yes, dia akan jana mengikut apa yang cikgu sudah masukkan dalam kelas. Oh, maaf, saya tak faham. Kenapa tambah kelas dekat situ? Kenapa cikgu? Sorry, saya tak faham about the part. Macam mana ni? Kenapa kena tambah? Janakan dia. Dia ini adalah untuk classroom, home classroom. Okey, macam bahas pendidikan Islam dan moral, macam kumpulan satu dia masuk mungkin bilik lain, kumpulan dua mungkin kekal dalam bilik darjah. Yes, Macam mana? correct. Yang itu kita akan setkan kemudian. Okay. Sekarang kita just bina bilik dia sahaja. The thing is, yang ini adalah bilik classroom. Like now, untuk sekolah cikgu, your classes dia akan mereka akan belajar bahasa Inggeris dalam bilik mana? So dalam bilik darjah mereka. So itu adalah home classroom. Okay, cikgu. You see, the concept here is bilik ini adalah tempat pembelajaran. Kita kena setkan, okay, bilik mana akan digunakan untuk pembelajaran. So, dua bilik yang akan digunakan ialah bilik khas, which is like the library, your makmal, surau, atau mana-mana bilik lain. And then lagi satu bilik ialah bilik kelas murid-murid sendiri. So di sana mereka akan belajar dalam bilik mereka sendiri. Dia tidak akan share bilik ini dengan bilik dengan student lain. So that is the home classroom, bilik kelas. So bilakah untuk Islam mereka pergi mana, moral pergi mana, itu kita belum setkan lagi. Kita just bina the bilik saja. Okay, Cikgu Wino. Okay. Alright. Last kali ialah teachers. Yang cikgu ini kita kena setkan guru ini boleh mengajar dalam satu hari berapa period. Bukan kena setkan, kita boleh setkan satu guru ini boleh mengajar berapa period dalam sehari. So untuk buat itu, klik sekali di atas guru pertama, Cikgu Arsyad. Klik on kekangan. Klik on kekangan. Dan di sini kita boleh setkan satu guru ini, Cikgu Arsyad, boleh mengajar berapa period. So minimum berapa period, maksimum berapa period. Minimum cikgu boleh masukkan 1, but I would recommend kosong. And maximum ini mengikut berapa banyak subjek yang ada, berapa banyak period yang ada dan berapa banyak guru yang ada. Macam
Which school yesterday I went. I went to sekolah agama di Shah Alam. Guru dia ada hanya 45 guru. Dia hanya ada 45 guru atau 55 guru, tapi murid ada 3,000 murid. Hampir 3,000. One is a very big school, sekolah agama di Shah Alam. Mereka tak cukup guru. So satu guru itu dia mengajar 2 alam and dari pagi sampai petang. So we can setkan. So it depends on your school lah, okay. So di sini kita boleh masukkan 0 sehingga 8 kalau perlu. Tetapi yang ini hanya untuk satu cikgu, iaitu Cikgu Arsyad. So kita kena setkan set untuk lebih. Untuk setkan untuk guru lain. So cikgu tak perlu pergi setiap guru dan masukkan kekangan dan masukkan satu persatu. Just klik set untuk lebih dan pilih guru mana yang ikut 0 sampai 8. Atau cikgu boleh klik semua, everybody. Klik OK and klik OK. Okay, cikgu. Any questions so far? Sesiapa yang tertinggal? Encik Chandran, Ya, cikgu. nak tanya yang untuk subjek tadi kan? Yang untuk subjek tadi. Okey, kalau sekolah ada yang DLP and non-DLP tu maknanya kita, okey contoh macam maths kan, matematik. So kita just guna satu saja matematik. Ya. Oh, maknanya untuk semualah walaupun ada kelas yang DLP, ada kelas yang non-DLP kan? Correct, cikgu. Cikgu boleh guna dua-dua pun sebagai satu subjek. Okey. Unless cikgu nak make it different. Untuk katakan, okay, kelas ini ialah kelas DLP. So cikgu masukkan matematik DLP. Okey. Okay, thank you. Okay. Okay, so sekarang kita kena masukkan, we have already learned the time off. Kita dah dengar, belajar mengenai division, kelompok bahagikan kelas kepada 2 kumpulan, which is here. Kita boleh tambah kelompok. Macam ada sekolah kata, Chandra, sekolah saya ada pendidikan Islam, bahasa Cina, bahasa Tamil. Then you can tambah kelompok, masukkan 3 grouping. Or you have a group di mana biologi dengan economics mereka berpisah. Okay, we can do like that. Terpulang kepada cikgu. And then we learn about time off untuk rehat kelas-kelas ini. And then kita dah setkan bilik kelas untuk setiap kelas. And kita dah setkan satu guru itu boleh mengajar berapa waktu dalam sehari. So next ialah kita kena setkan Cikgu Arsyad ini atau mana-mana guru yang ada di sini, dia mengajar berapa subjek dalam sehari. Apa subjek yang dia ajar untuk kelas mana. So klik sekali di atas Cikgu Arsyad. Klik pelajaran. Klik pelajaran baru. Pilih subjek Bahasa Melayu. So Cikgu Arsyad mengajar subjek Bahasa Melayu untuk kelas 3 cekap untuk seluruh kelas. Okay. Untuk seluruh kelas. Berapa single period, berapa double period. So in this case ialah kita nak Bahasa Melayu 5 double period.
Okay, so saya pilih di sini 5 and double. 5 double period. Cikgu faham double period meaning, isn't it? Faham. Sebab hari tu saya pergi satu sekolah dekat dia mereka tidak tahu excuse me. Mereka tidak tahu the concept of double period and single period. Okay, cikgu. So, klik okay, di manakah kelas ini akan dijalankan? Dalam bilik kelas. Klik OK. So, cikgu boleh buat semua subjek yang diajar oleh cikgu ini untuk kelas mana. So, just masukkan di sini. Okay. So, klik close. Pilih guru kedua. So, Cikgu Nur Hayati akan mengajar subjek Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris adalah 3 double period dengan 2 single period. So, klik pelajaran. Klik pelajaran baru. Subjek dia adalah Bahasa Inggeris. Kelas dia adalah 3 dinamik. Dia mengajar seluruh kelas. Berapa single period, berapa double period. So, untuk kelas ini kita perlukan 3 double period. 3 double period dengan 2 single period. Okay. Di mana? Di bilik kelas. Klik OK. So, klik pelajaran baru. Pilih subjek yang sama untuk kelas yang sama. And this time, kita nak 2 single period. Klik OK. So, untuk subjek yang ada single period and double period, cikgu kena buat 2 kali. Sekali untuk single period, sekali untuk double period. Kalau ada triple period, then sekali lagi untuk triple period. Okay, cikgu? Any questions so far? So, yang ketiga ialah Cikgu Dosoying. Cikgu Dosoying akan mengajar bersama dengan Cikgu Felicity subjek pendidikan jasmani untuk 2 kelas serentak. Ini ialah kelas gabung, ya, Cikgu. So, klik on Cikgu Dosoying. Klik pelajaran. Klik pelajaran baru. So, Cikgu Dosoying bergabung dengan guru apa? So, klik on lebih guru. Pilih guru yang cikgu ini bergabung dengan. Klik OK. Subjek pendidikan jasmani untuk kelas 3 Raffles ya. Dan seluruh kelas dia bergabung dengan kelas. So, klik kelas gabung. Tiga Seroja. Klik OK. So, berapa single period, berapa double period. So, example dia satu double period example. Di mana? So, mereka akan adakan subjek ini di Padang. So, klik di sini, bilik kelas. Pilih guna bilik lain. Dan pilih Padang.
Ini adalah class allocation. Cikgu Vino? Ya. Okay, this is how you set the student going to which bilik. Can repeat again, sir. Can. Okay. Sekali lagi, klik on pelajaran baru. Cikgu Dosoying mengajar dengan guru mana? Cikgu Felicity. Ini dua guru bergabung kan cikgu? Untuk subjek pendidikan jasmani. Untuk kelas 3 Rafflesia, dia mengajar bersama serentak dengan kelas 3 Seroja. So cikgu klik on kelas gabungan dan pilih di sini 3 Seroja. Klik OK. Berapa kali seminggu? Maybe you say 1 double period atau 2 single period. Okay. Dan di sini saja cikgu setkan. Bilik kelas cikgu tak nak, dia nak digunakan di bilik padang. So cikgu pilih padang. Alright, so click OK. Click OK. Alright, you. Okay. Thank you. Alright. Next ialah untuk, okay, this one this concept is very nice here, cikgu. Kalau kita pilih padang ataupun like example, sekolah cikgu sekolah yang besar, ada banyak bilik. Okay. Tapi like example, kalau cikgu kata, Chandra, macam mana saya nak setkan murid-murid ini pergi ke makmal science atau pergi ke makmal physics. Macam mana kita nak setkan? So untuk yang lebih senang, kita biarkan ASC pilih. So kalau cikgu pilih 3 bilik begini, okay, ASC akan pilih salah satu bilik dari sini. So it's easier for you. So kalau cikgu hanya nak padang sahaja, then jangan pilih bilik lain. Kalau cikgu pilih bilik-bilik lain, ini bermakna cikgu memberi pilihan kepada ASC untuk memilih salah satu bilik sahaja. Okay? So klik OK. Klik OK. So next ialah untuk subjek pendidikan Islam dan moral. Cikgu Farida akan mengajar subjek pendidikan Islam dan Cikgu Hadnin akan mengajar subjek pendidikan moral. So you click on Cikgu Farida, klik pelajaran, klik pelajaran baru. Subjek dia adalah pendidikan Islam. Kelas adalah 3 kreatif. So Cikgu Farida akan mengajar subjek pendidikan Islam untuk kelas 3 kreatif untuk murid-murid Islam sahaja, PI. So kita pilih di sini PI. Berapa single period, berapa double period. So untuk pendidikan Islam bila 3 double period. So murid-murid Islam akan pergi ke surau. So buangkan tik bilik kelas dan klik guna bilik lain. Pilih surau. Klik OK. Klik OK. Faham cikgu?
So jadi untuk moral pun kita kena buat sekali lagi. Yes, sekali lagi in the Waktu next one. kan? Yes, untuk sama kelas saja cikgu kena buat untuk kelas yang sama. So the next teacher yang mengajar kelas yang sama, Cikgu Hadnin, pelajaran baru, subjek pendidikan moral untuk kelas 3 kreatif. Okey? Bila kita klik 3 kreatif yang kita sudah buat untuk pendidikan Islam, di sini dia akan menunjukkan berapa waktu yang telah diberikan untuk grup ini. Okey, so kita kena balancekan dia. So kita kena masukkan 6 waktu untuk pendidikan moral juga. Okey. So grup PM, so berapa kali single period, berapa kali double period. So kita nak 3 double juga. Okay, so since murid-murid 3 kreatif, murid-murid Islam 3 kreatif telah pergi ke surau, so murid-murid bukan Islam dalam 3 kreatif akan belajar di dalam atau berada dalam bilik mereka sendiri. So tak perlu pilih guna bilik lain atau tik di sini. Okay, so klik OK. Oh, another thing is, cikgu akan lihat di sini separuh sahaja, menunjukkan cikgu ini mengambil separuh daripada kelas itu. Right, cikgu? Any questions so far? Macam saya punya sekolah sekarang, dia punya waktu dia tak asing, maksudnya dia buat pi/moral. So Correct. kat situ dia buat so sekarang buat macam itulah. Dia kalau macam ni kita tak asing kan, agama moral kan. Betul. Kalau saya pi moral tapi kat situ dia tambah dia buat kes macam PJK kat situ. Boleh juga kan? Boleh juga cikgu, tak ada masalah. Tetapi the thing is now, bila you may face a problem di mana guru itu tidak hadir dan guru yang perlu diberikan relief, mereka tidak tahu kelas mana nak pergi. Ya betul. Kena pentadbir kena statekan lah dia punya kelas tu kan. Correct. So that's the issue. Tetapi apa yang saya ajar ini bukan macam what Tun Mahathir cakap, ini bukan Bible lah. Bukan mesti ikut apa yang saya ajar. No. Ini adalah salah satu cara. Kalau cikgu rasa cara ini terlalu panjang atau not suitable for your school, tak perlu ikut. Macam cikgu kata kita gunakan PAI/PM. Kalau cikgu rasa itu lebih senang, go ahead, no problem. Itu pun boleh digunakan. Tapi hari tu macam ni lah, bila waktu peperiksaan tu, jadi ada kelang kabut sikit lah kan. Sebab kita tak tahu nak masuk kelas yang mana kan. Macam betul. itu. Correct. So saya boleh ubah ikut yang ni lah. I would suggest lah cikgu. Saya recommend gunakan cara ini sebab ini lebih teratur. Lebih organized. Alright, okay. Right. Okay cikgu. Any other questions? Okay, lepas ini next step ialah kita janakan jadual waktu. Untuk penjanaan jadual waktu, klik tutup. Sebelum kita janakan jadual waktu, kita kena periksa jadual waktu dulu. Periksa ini adalah testing untuk lihat adakah data yang cikgu masuk itu boleh digunakan untuk penjanaan jadual waktu atau tidak. Okay, so klik di sini, periksa. Klik periksa. Dia akan periksa dan cek. Okay, your jadual boleh dijanakan. And hari ini dia mesti boleh dijanakan sebab kita tak masuk banyak sekarang. Okay, so klik OK. Klik OK. Sebelum cikgu klik di sini, pastikan your
kekangan di sini adalah ditegas. Okay. Kalau cikgu klik benarkan kelonggaran, itu bermakna cikgu telah kata, okay, don't worry, asalkan cikgu, AAC boleh masukkan, just masuk sajalah, tak kisah apa yang saya kata. Macam saya kata, satu hari cikgu itu boleh mengajar hanya 8 period saja. So the AAC kata, no, kita boleh masukkan 10 period. Then you say go ahead. Itu adalah benarkan kelonggaran. Kalau kita klik tegas, okay, kalau kita klik tegas, itu bermakna semua kena ikut exactly apa yang cikgu nak. So click on tegas and then mulakan penjanaan jadual waktu dan cikgu akan dapat your jadual telah dijanakan. Any questions? Okay. Selalunya tidak ada banyak soalan. Sampai bila cikgu buat jadual waktu saja ada banyak soalan. Alright. So klik OK. Jika jadual waktu, bila cikgu periksa ada masalah, apa perlu cikgu buat? So example, go to subject. Okay, click on pendidikan jasmani. Ini jangan tulis saja, ini hanya untuk membina masalah saja. Jangan tulis apa or whatever, don't take down. Click on masa off dan kita block. Klik OK. Dan sekarang kita periksa. Kenapa kita block semua? Ialah itu adalah human error. So bila cikgu buat jadual waktu, tiba-tiba cikgu terima panggilan atau apa, or you got angry with your husband or something like that. So you just tekan semua jadi merah. So when you click on periksa, ini keluar. Say, apa ni lah? I thought I did all correctly. Periksa dan baiki masalah ini. So cikgu klik di sini. Periksa dan baiki masalah ini. Your mouse akan bertukar menjadi satu kad yang ada masalah. So bagaimana, the idea is cikgu kena masukkan kad ini di mana-mana tempat kosong di sini. So if you look here and say, hey, sini ada banyak tempat kosong, kenapa kad ini tak boleh masuk? So when I just klik saja, just klik di mana-mana tempat kosong, masukkan dia. Dia akan beritahu terus apakah mengapa kad itu tidak boleh dimasukkan di tempat itu. So your first one is posisi. Ini dia translate dari dari English ke BM aja. Posisi terlarang di masa off. So when you click arahan ini, dia akan keluarkan satu settings. Okay, when you click on the settings here, dia akan terus membawa cikgu ke punca masalah itu ataupun mengapa masalah itu it is giving the problem. Okay, so when you click on settings, dia akan keluarkan the punca masalah, and then now you can see, kenapa saya sudah time off semua ni? Ini my husband punya masalah. Okay, so you can click that and click OK. So bila cikgu sudah klik OK, itu tidak bermakna tiada masalah lain. It's just that untuk ini dia adalah masalah pertama. Okay, itu adalah masalah pertama. So cikgu kena test sekali lagi. Test and test and test sampai tiada masalah lagi. So klik periksa and click yes. So, jika tidak ada masalah, then you can go on, klik OK, and cikgu boleh janakan jadual waktu cikgu. Alright, and lepas kita sudah janakan,
kita boleh papar cetakan dan print out your jadual waktu. Any questions? Any questions? Tak ada, sir. Okay, so next step is untuk janakan jadual waktu, and you can go and just jana mengikut setiap kelas, setiap guru, setiap bilik, ataupun kalau cikgu kata, Chandra, saya nak jadual dengan analisis di sebelah kanan. Kenapa saya cakap sebelah kanan? Sebab sini sudah ada satu option untuk masukkan analisis dia di sebelah kanan. Okay, this is the subject class and this is for the teacher. Alright, and you can print out the jadual waktu terus. That's about it. Oh, the next one ialah untuk relief. Okay, untuk relief, untuk guru yang tidak hadir, bagaimana kita nak berikan substitution? Oh, so as of sekarang tidak ada apa-apa soalan you. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, tak ada soalan. So klik tutup. Untuk buat relief, kita perlukan satu file jadual waktu. Okay. Untuk buat file itu, klik on top here je. Oops, easy. Not this one. Okay, untuk buat dapatkan file jadual waktu yang baru atau file yang sedia ada, for today kita gunakan file demo. So klik di sebelah sini, kiri di sini, dan pilih tunjukkan file demo. Show demo file. Dan pilih jadual waktu demo 1. Okay. Simpan sebagai atau save as. Savekan di desktop you. Klik save. And then pergi ke your desktop. Double klik atas ASC substitution. Okay, cikgu. So now, untuk kali pertama kita kena masukkan data jadual waktu ke dalam ASC. So click on settings. Click start a new school year. Sir, tak share screen. Ha? Sekali lagi ya. Okay, where's my screen? Where's my screen? Okay, sekali lagi. Bila cikgu masuk dalam
Sekarang boleh lihat you. Boleh sir. Okay. Click on settings. Okay, kita kena masukkan file jadual waktu ke dalam ASC substitution. Klik atas settings. Klik start a new school year. Start a new school year ini bila kita buat jadual waktu untuk kali pertama untuk tahun itu. Klik here. So in your case, maybe it is, oh, cikgu. I see. Kita biarkan saja. Okay. Klik on timetables. Klik OK. Masukkan tahun persekolahan. So in this year, tahun persekolahan bermula 1 Januari 2021. Okay, dia berakhir bulan 3 2022. So your next tahun persekolahan bermula 14 March or 24th March or 1st April. One of the dates. Okay, dia akan bermula 1 April 2022 sehingga 31 Mac 2023. So this one is tahun persekolahan bermula bila. So klik OK. Masukkan jodoh, cikgu boleh buat jadual ganti. Okay. Pilih jadual waktu. Pilih jadual waktu dari mana? Dari local disk. If you save it on your desktop ke mana-mana, klik from local disk dan pilih in desktop. Tadi kita save di desktop. So apa yang ada di desktop ialah demo 1. So klik open. Ini kita load file jadual waktu ke dalam ASC substitution. Untuk sekolah cikgu, tolong buat jadual waktu dan gunakan file itu sahaja. Sebab hari itu saya pernah terima panggilan. Cikgu itu tanya, Chandra, saya nak buat jadual ganti ya. Tapi guru dia guru orang luar negara lah. I say, macam mana cikgu? Tak, saya ikut your step, everything step perfect. Tapi guru dia tak samalah. So I said, cikgu ikut macam mana? Adakah cikgu masukkan file jadual waktu cikgu? Tak, you cakap masukkan file demo 1 kan? So macam mana saya ikutlah? So actually demo 1 ini hanya untuk hari ini saja cikgu. Bila cikgu buat jadual sendiri, cikgu buat jadual ganti sendiri, pilih file jadual waktu yang telah disiapkan. Okay, yang telah di-approve oleh your pengetua atau guru besar. Okay, so klik OK. And klik OK. Lepas ini, pergi ke main. Okay, pergi ke main. Pilih siapa yang tidak hadir. Klik add absent. Klik absent and then klik add absent dan pilih guru yang tidak hadir. Excuse me. Pilih mana-mana guru, tak ada masalah. Ataupun lebih daripada satu guru tidak hadir, cikgu boleh klik lebih. Pilih guru. Pilih siapa lagi guru tidak hadir. So klik OK. Mengapa guru-guru ini tidak hadir? Ataupun mungkin guru-guru ini pergi mesyuarat sukan. So you can say mesyuarat or meeting. Semua guru ini pergi ke meeting.
So dia tidak akan hadir untuk 1 hari penuh. And then you click on OK. So ini adalah senarai nama kelas yang perlu diberikan relief. So 2 cara kita boleh buat. Cara pertama ialah click on your first line. Bila cikgu klik first line, di sini dia akan menunjukkan guru yang free pada masa itu. So I say, cikgu linear, saya tak suka dia langsung. So I berikan dia relief. So click OK. So your job is double click and then click OK. So just double click OK. Double click OK. So ini adalah cara pertama. Cara yang lebih senang ialah klik on tools dan pilih janakan. So when I klik janakan, dia akan janakan only empty atau generate all. Kalau saya pilih generate all, dia akan janakan semua termasuk apa yang saya telah fill up tadi. Jika saya klik generate only empty, dia tidak akan tukar apa yang saya telah setkan awal-awal tadi. So I klik generate only empty, you see here, guru yang sama. Tapi jika saya klik janakan all, dia akan tukar. Alright. So bila dah siap, next step ialah chat up. And ini adalah jadual guru ganti. Any questions? Any questions? Cikgu, adakah cikgu masih ada di sini? Ada, tak ada sah. Okay. Alright. So ini adalah cara kita nak paparkan cetakan untuk jadual ganti. And jika kita dah sampai penghujung bengkel ini. Sir, cuma tadi kalau yang jadual waktu tu, kalau macam contohlah, biasa pentadbir kan tak ada relief untuk relief lah kan. Oh, okay. Untuk relief, untuk pentadbir, saya tak nak pentadbir diberikan relief. So you go to settings di sini. Setting. And then pilih guru. Okay. And then just click here sahaja. Itu untuk setiap hari ke ataupun sekali setting je dia untuk selama-lamanya? Ini sekali setting untuk selama-lamanya. Oh, okay. So hari itu ada satu sekolah telefon saya, Chandra. Dia kata, Chandra, untuk relief, saya tak nak guru itu diberikan relief. Okay. So I said yes, betul. Tapi when I click on here, guru itu masih diberikan relief. Mengapa? So I said ini yang tick ini tidak semestinya guru itu tidak diberikan relief. Okay. Dia adalah untuk beritahu jangan, you see the teachers all will be at the bottom here. You see yang warna merah ini. Warna merah ini menunjukkan guru itu tidak boleh diberikan relief dan dia akan berada di bahagian bawah. Tetapi jika tidak ada guru lain lagi, okay, on that day mungkin semua cikgu itu pack, semua substitute for somebody. So the only available teacher is this teacher. So berikan dia the relief. So ASC akan buat begitu. So chances are very slim untuk guru-guru ini diberikan relief semula. Tetapi kalau cikgu nak pastikan 100%, okay, saya tak nak guru ini diberikan relief langsung, you can click on here, tugas.
and block. Okay. So guru-guru ini tidak akan diberikan relief. Okay, Cikgu Aslin? Okey. Cuma satulah saya nak tanya. Macam mana kita nak masukkan, saya dah lupa lah. Macam mana kita nak masukkan yang jumlah, katakan let's say BM kan. BM, untuk tahap 1 12 masa ataupun 11 masa. And then untuk tahap 2 10 masa. Kita nak masuk dekat mana Ini kita tidak boleh masukkan begitu, Cikgu. Cikgu kena masukkan di sini. You see, when we setkan untuk kelas ini, okay, kita dah setkan bahasa Melayu ini 10 masa. So, cikgu kena pecahkan mengikut keperluan cikgu. Adakah dia 10 masa bermakna 5 double period atau 10 masa bermakna 2 triple period dengan 2 double period? No. I mean yang cuba back dekat situ kan ada subjek and then jumlah tu kan? Ya. Yeah. Macam mana yang kita nak masukkan jumlah tu? Dia automatik je. Oh ya ke? Okay. Dia automatik bila cikgu masukkan berapa period di sini, dia akan automatik tambah di sini. So example, if I put in another teacher, makna means kita masuk dekat kelas lah. Yes, kelas boleh masuk, guru pun boleh masuk. So example, bila saya masukkan satu single period, dia akan jadi 11. Okay. So you have two options. Satu option ialah di kelas, lagi satu option ialah melalui guru. Okay. Alright, cikgu. Okay. Any questions? And please, cikgu, tolong buat jadual waktu sekarang juga. Jangan tunggu untuk minggu depan untuk buat jadual sebab bukan apa. Kalau cikgu buat sekarang, cikgu rasa fresh daripada bengkel ini untuk buat jadual. Kalau esok atau lusa mungkin cikgu lupa sikit-sikit. Tetapi jangan risau. Jika ada apa-apa masalah, cikgu boleh telefon saya. Sir, saya nak tanya yang macam hari tu saya cakap tu yang boleh cikgu boleh tengok notification dekat handset dia bila ada relief. Yang itu cikgu kena buat jadual dulu. So for that, let me show you where is it now? Let me show you. Wait sekejap. Dia akan I will change the screen mode again. Okay, where is my screen mode? Okay, this is my screen mode. So saya akan tunjukkan melalui sini sikit perkara. So like now ini adalah EduPage. Untuk gunakan EduPage, setiap guru kena masukkan alamat email mereka. Okay, itu saja. And your licenses will have an option untuk gunakan EduPage. So click login. I'll show you aja. Untuk buat substitution, you can secara online, just klik di sini. It's the same concept. Pilih add absent, siapa yang absent. Untuk kenapa dia absent, and then you click OK. So cikgu ini absent, so I just pilih siapa guru yang boleh diberikan relief. Kalau dah set,
Di sini pun kita boleh generate the relief. So dia sudah generate automatic. And then you can print your today's substitution di sini. So Cikgu Abdul Malik absent, siapa mengambil alih? Okay. Lepas itu cikgu kena klik publish. So bila cikgu klik publish, dia akan hantar notification kepada setiap guru yang ada relief. So in this case ialah Cikgu Joanna dengan Cikgu Joda Jangaya. Maksudnya tadi kita kena setting email lah. So maksudnya dia akan Yes. hantar dekat kita punya email macam tu. Tidak. Yang email itu cikgu, you see what happened is dalam email itu kita kena hantarkan in this teachers kita kena masukkan alamat email semua di sini. So bila kita masukkan alamat email, kita boleh hantarkan setiap guru password dia. So bila cikgu hantarkan password, setiap guru boleh login ke dalam aplikasi EduPage yang boleh didapat dalam App Store. So setiap guru akan lihat jadual mereka sendiri sahaja. And then you can see your relief semua secara online. Yang itu saya boleh buatkan lagi satu session untuk EduPage sahaja untuk cikgu belajar mengenai EduPage. Boleh so yang ni saya tak faham sangat. Yang ini Saya rasa kena satu sesi lagi. Yes, dia sesi yang EduPage ini dia mungkin mengambil 2-3 hari atau 2-3 sesi untuk buat habiskan semua. So what I can teach you is satu sesi basic saja. Macam mana nak masukkan senarai nama murid, like we see we can even masukkan email dia, kedatangan murid itu. So with this student absent, this one absent, this one absent. So kita boleh setkan kedatangan murid itu dan ibu bapa akan tahu terus bahawa anak mereka tidak berada dalam sekolah. Bukan dalam sekolah, tidak ada dalam kelas sekarang. So this one came in very handy masa kelas online cikgu. Di mana anak saya tidak masuk kelas, saya akan terima notification. I say, why my daughter absent? So I'll call back home and say, tengok you punya anak dia main YouTube ke apa. So the parents will get, it can be on alert. So that one good part of attendance. Lagi satu ialah markah. Kita boleh masukkan markah setiap murid. So you can say like this one is English not here. Kita cakap dah. Hold on. We can break down the kertas peperiksaan kepada beberapa section. Mungkin cikgu kata, okay, for BM saya nak 3 paper. So paper 1, paper 2 and paper 3. So kita boleh pecahkan dia. And then dapatkan final grade mengikut, like now example, I masukkan ini sepatutnya 60 markah. So I put 60, this one is 20, this is 10, and then I save. So dapat 100. So ini murid ini tak bagus. So 20, so this is 10. So ini 5, ini 5. So 50%. So klik save. So D. So yang ini kita boleh setkan di sini juga. Under gradebook setting, that means A plus semua markah-markah apa. Okay. Ni maksudnya untuk parents lah. Tapi kan sekarang ni kalau masuk markah macam dah ada markah SAPS apa semua kan? Yes. Tapi that is like I said, ini adalah optional. Optional lah maksudnya kalau cikgu nak guna boleh guna, tak nak guna tak perlu guna. Tapi apa yang selalunya sekolah guna ialah timetables. Cikgu nak lihat your own timetable di sini dengan substitution. Dua perkara yang kebanyakan sekolah menggunakan dia.
ialah timetable dengan substitution. Ada sekolah yang menggunakan untuk attendance. Alright. Okay. So nanti kalau macam so buat bengkel boleh tak substitution dengan timetable ni buat satu? Sebab rasanya markah dengan tu tak perlu kot macam tu. Tak perlu. Like I said, yang ini, then kalau begitu cikgu, sebab kenapa saya markah itu, that one is optional cikgu. What is very important is this one. You see ya, setiap guru kena pergi dan approve their subjects. So that is, saya akan ajar cikgu bagaimana nak approve subjek itu, baru boleh mungkin ambil attendance, and then you can do the timetables and the substitution. Ini 3 perkara saja yang kebanyakan sekolah perlu tahulah. Alright. Any questions? Okay. Jika tidak ada apa soalan, what is this? Ini adalah telefon nombor telefon saya. Okay. Please telefon saya. Dulu saya pernah beritahu sekolah, jika ada apa-apa masalah, tolong panggil saya. Because for me, panggil is call. So the next day the teacher called me and said, Chandra, datang ke sekolah. I said, kenapa cikgu? Ada apa masalah dengan jadual? She said, yes, ada masalah. So come to school. So I said, cikgu, come to school. Beritahulah apa masalah. She said, kan you kata tadi, hari tu, kalau ada apa-apa masalah, panggil you. So saya panggil you sekarang. So sekarang I tukar. I say, don't call me. Jangan panggil saya, telefon saya. Ini alamat email saya. And this one is very nice. Ini adalah YouTube channel saya. Saya ada banyak tutorial yang saya telah masukkan dalam internet dan YouTube. Kalau boleh, tolong share dan subscribe my channel. And kalau di sana ada banyak tutorial pun cikgu boleh lihat dan baca. Saya belajar dari sana juga. Alright cikgu. Last call. Ada apa-apa soalan? Setakat ni tak ada sir. Alright. Usually tak ada soalan. Don't worry. Lepas ini ada banyak soalan cikgu nak tanya saya. Alright cikgu. Come to the end of the session. Thank you very much for your time. And saya akan postkan video ini dalam YouTube. Cikgu boleh, saya akan masukkan dalam dia punya Telegram group aja. Alright. Okay, thank you, Okay. Mr. Chandran. Alright, thanks cikgu. Thank you very much. Thank you, Encik Chandra. Alright, sama-sama. Thank you, sir. Thank you. Thank you sir. Thank you, cikgu. All right, I shall end this session.